Yang disuruh ke kita ialah mendirikan solat. Malam tadi ada seorang sahabat daripada mana ya, tapi ustaz-ustaz yang mengajar penjara ya, dia hantar ke kita dari segi kamus Arab. Bila sebut, dia kata aqamaha addaha bi atammiha. Dia tolong hantar, dibantu dengan ilmu aqamaha, mendirikan sesuatu ialah addaha bi atammiha, menunaikannya dengan penuh kesempurnaannya. Jadi bila mendirikan solat, maksudnya tuan-tuan, kita hendaklah melakukannya dengan sempurna. Okay. Seterusnya dalam ayat ini Allah menyatakan jadi kita cadang di USJ 2 ni, kita tinggalkan perkataan tunaikan solat lah. Kita tinggalkan, kita hijrah ke perkataan mendirikan solat. Seterusnya Allah menyatakan hasil solat yang didirikan dengan sempurna. Tuan tandakan perkataan dirikan, tandakan perkataan sempurna. Didirikan dengan sempurna. Sempurna ni dalam bahasa Arab apa tuan-tuan? Tuan-tuan ada yang rajin baca bahasa Arab ni. Sempurna dalam bahasa Arab apa? Kita sebut tamam. Tamam. Solat qasar, lawan qasar, lawan solat qasar, solat apa tuan-tuan? Tamam. Qasar tu dia pendek tak sempurna. Dia kita syakkan kalau yang empat tu namanya solat tamam. Jadi tuan-tuan, solat yang kita buat hendaklah tamam. Lagi satu perkataan tuan-tuan, kita kempen habis-habisan, kita tinggalkan apa namanya, apa orang Melayu kata apa solat tu? Sembahyang. Sembahyang. Kita ajak guna perkataan solat. Sekolah rendah, sekolah menengah dah lama dah. Ya, dalam buku anak-anak kita ni dah tak ada sembahyang dah. Dulu ada. Ya, buku panduan sembahyang ya, dulu. Tapi sejak tahun berapa itu kita transform ya. Kita tak ada guna perkataan sembahyang, kita guna perkataan solat. Solat. Tapi ada orang cuba, dia dah dapat perkataan solat tu, dia cuba cakap air solat. Kan kita kata air sembahyang kan, wuduk tu. Dia kata air solat, jadi pelik sikit. Ya. Kalau solat lawan dia punya sebelum solat tu apa tuan-tuan? Wudu. Ambil wudu, janganlah sebut ambil air solat pula kan, jadi pelik sikitnya. Okey. Jadi didirikan dengan sempurna. Ini ada sesuatu nak tulis kat whiteboard. Nenek dengan makcik belakang sana, kalau tulis whiteboard tengok kat mana? Kat TV tu. Nampak tapi baik-baik jangan sakit tengkuk ni. Ni nak syarah perkataan sempurna ni. Rabbana betul. Biasa orang sebut Rabbana ke Allahumma Allahumma. Ni doa ni tuan-tuan, doa. Allahumma Allahumma tahu sebut kan taqabbal minna solatana. Apa sambung ni tuan-tuan? Ni panjang ni tuan, jangan pendek sangat. Tamah.
macam waladdallin. Tam ada sabdu ni, jangan tamah tamah. Apa makna ni tuan-tuan? Allahumma tu kita tahu, taqabbal ni maknanya terjemahnya warna merah sebab ada warna merah. Terimalah. Sebab kita minta terimalah. Minna ni dari kami, dari kami. Solatana, solat. Tamah ni tuan-tuan maknanya sempurna. Jadi kita letak sifat tamah sempurna. Ada satu lagi doa dipanjang sikit. Dipanjang sikit. Allahumma taqabbal minna solatana. Hitam. Solatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa teruslah takhashu'ana takhashu'ana sujudana ruku'ana qiyamana salatan. Adalah lagi tu wa ta'abbudana, doa ni tuan-tuan kita tutup dengan watammim. Watammim. Tammim. Taqsi, si qaf sirana. Jadi apa makna doa tuan-tuan? Allahumma, ya Allah, taqabbal, terimalah minna dari kami solatana. Ni apa tuan? Jadi siapa yang duduk atas kerusi jadi kacau nanti. Wa ruku'ana. Dalam qiyam ni tuan-tuan ada ada takbiratul ihram, ada iftitah, ada Fatihah, ada surah dalam qiyam ni. Tapi hari ni Ustaz belajar sikit daripada jemaah masjid ni Dia sepanjang kita berjemaah ni makmum ikut imam. Satu tempat ni tadi tuan-tuan yang tak ikut imam, tuan-tuan buat dulu, imam ikut kemudian. Kat mana tuan-tuan? Kat mana tu agak-agak ni? Seperasan tuan-tuan masa amin tadi. Sedengar telinga ustaz imam belum sebut amin tadi, tapi tuan-tuan yang ikut ustaz, yang kat belakang tadi dengan keliling ustaz, tuan-tuan dah imam kata waladdallin, imam baru Kalau ustaz tanya kepada yang aminkan dulu sebelum imam tu, apa ilmunya yang kita pegang tu kan, kita beramal tu, apa ilmu yang kita pegang, kita amin sebelum imam kata amin. Apa jawapan ni tuan-tuan? Tak ada ilmu Mana-mana kita Cuba tuan-tuan buka muka surat berapa dia, 65 kot, 6. Sebab ada yang tak betul, yang kurang sempurna tadi kita sempurnakan tuan-tuan Jangan kita tangguh-tangguh, sebab tu kita buat tiap hari. Benar makna dia ini 86 70 70
tu ada yang dah jumpa dah tu, masya-Allah, masya-Allah. Alim sungguh, mana cermin mata. Tinggal buat cermin mata. 170 Tuan-tuan dongeng dialog kita nak baca. Ambil buku mana? Ambil bukunya, jangan ambil kereta. Syarat bila huruf sunat menafas amin. 75 tuan. 75. Ni kita belajar tuan ya. Tak apa, kita ada, Allah bagi umur lagi. Kalau kita tersilap, kita betulkan. Macam itulah. Ya. Manusia tak lari daripada silap kan. Dengan dialog tuan-tuan ya, kalau nak sempurna waktu qiyam tu bab amin kan. Amin tu waktu kita qiyam kan. Tajuk dia bila makmum mengucapkan amin. Tu tajuk pun bagus dah tu. Makmum mengucapkan amin serentak dengan ucapan amin imam, bukan sebelumnya dan selepasnya, berdasarkan sebuah hadis. Idza ammana al-imamu fa aminu fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Gitu makmum mengucapkan amin ni serentak dengan amin imam, bukan sebelumnya, bukan selepasnya. Tapi tadi sependengaran ustaz lah. Kalau ustaz silap dengar, ustaz minta maaf banyak-banyak. Sependengaran ustaz tadi, ramai yang aminkan sebelum imam kata amin. Tapi rasanya kalau hari Jumaat lagi best tu. Waladdallin. Amin tu datang daripada mana tuan-tuan? Daripada depan ke daripada belakang? Dia datang daripada ombak lah tu, dia punya gelombang tu. Baru imam kata itu best. Macam tu tuan-tuan, kalau nak tenang beribadah ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan nuntut ilmu. Tuan-tuan buat je ibadah tu, jangan nuntut ilmu. Jadi kita tenang je. Sebab apa tenang? Dan sebab apa tenang tu? Sebab kita tak tahu macam tu, tak tahu salah. Semua betul. Jadi tenang je lah. Jadi tuan-tuan kalau nak mencari keterangan, tuan-tuan balik je, jangan nuntut ilmu. Kalau nuntut ilmu dah risau lah kan. Ada sekali Ustaz imam Jumaat khutbah, lepas tu dia orang suruh jadi imam. Imam tu bacaan dia bagus, jadi tak elok kita jadi imam. Tapi imam ni buat jadi batu macam tu dalam saf, tak ke depan, jadi tak sah pula solat, tak ada imam. Jadi kita jadi imam. Itulah waladdallin. Kita tak sempat nak ambil nafas. Daripada belakang. Jadi bila habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dengar tadi pada sudut belah sana kan, kita pun bangun lah. Tak sebut astagfirullah gitu, buat bid'ah sikit lah kan, kita pun bangun. Tadi saudara-saudara, saya kata waladdallin tadi, saya dengar daripada sana amin kuat sebelum saya amin. Boleh tak kumpulan jemaah yang belah sini beritahu apa ilmu yang saudara-saudara pegang? Amin kan sebelum saya amin. Boleh beritahu tak? Sebab kami nak belajar. Sebab amalan saudara-saudara ni pelik dari segi ilmu. Imam lain tak buat tu. Imam kita buat tu. Sebab kita hidup ni nak bimbing orang, bukan nak cari duit datang masjid. Bukannya khutbah jadi imam nak cari duit, tak. Sebab kita nak bimbing. Jadi bila dia silap sikit, kita tegur lah. Boleh saudara-saudara semua yang belah sini beritahu apa ilmu yang saudara pegang? Masing-masing tunduk. Lalu kita pun bacakan dengan elok ni satu hadis Nabi, idza ammanal imamu fa aminu. Apabila imam kata amin, maka kamu makmum katalah amin. Jadi siapa dulu kata tuan-tuan? Tapi subuh tadi makmum dulu. Siapa nabinya yang mengaminkan dulu tu? Nabi dia siapa? Takut-takut tuan-tuan kita buat ibadah ni ikut nafsu.
Nafsu kita nak cakap, kita cakap amin, bukan ikut wahyu. Kan Nabi bersabda ni kan wahyu ya. InsyaAllah tuan-tuan ya, maghrib petang ni tunggu dulu imam kata baru kita sambung amin. Imam pula buat cedekil, dia sonyap je. Dia nak kenakan makmum. Makmum ni tak sabar-sabar. Baik tuan-tuan, tu untuk amalan yang hari ni lah yang kita betulkan insyaAllah Allah bagi kita umur lagi, bagi peluang lagi hidup, kita betulkan. Sebab amin ni masuk dalam qiyam. Dalam qiyam ya, diri balik. Ni tuan ya. Terimalah solat kami, qiyam kami. Jadi tuan-tuan, apa nak cakap tu ya? What the main purpose we perform solat? What the main purpose? Can my father also my brothers answer? What the main purpose, the higher purpose? Tengok ni tuan, apa ni? Ya. Itulah penghujungnya tuan-tuan. Kita solat ni buat elok. Apa tujuannya? Supaya Allah terima solat itu. Ya. Maknanya tuan-tuan, setiap kali lepas solat ni, solat tidak stay dengan kita. Solat itu dibawa kepada Allah Ta'ala. Either he absent or not. That's why we have to recite this. This is the asking from us to Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk, ya Allah tolonglah terima. Itu tujuan kita solat. Bila diterima, kita ni orang kampung, aircon campur kipas. Saya nak tutup lah ni. Tutup. Tuan-tuan ni orang kaya, dah lah aircon kipas pusing. Power. Kami orang miskin, kipas tu je, aircon tak ada. Tuan-tuan ya, terima. Kita punya ujung solat tu ialah Allah perintah kita buat, itu masuklah tu ya. Jadi hujungnya tuan-tuan, kita harap Allah terima. Tapi ingat, terima ini ya, untuk diterima solat itu mesti ini. Dalam doa yang panjang ni pula, terimalah solat kami, qiyam kami, rukuk kami, sujud kami, khusyuk kami. Ni khusyuk ni ya. Kita sudahi juga doa ini dengan perkataan wa tammim. Apa makna tammim tuan-tuan? Tammim maksudnya ialah tolong sempurnakan. Sempurnakan. Ni tammim ni, tamah tammim. Tamah ni kan mim ni ada sabdu. Bila mim ada sabdu, maksudnya mim tu kan dua kan. Bila ada sabdu tu kan dua. Ni pun ada sabdu ni. Kita kata tamam. Tamam tu kan dua mim ni. Belajar bahasa Arab sikit. Lain-lain kalau ada sikit cacat tuan-tuan, kat masa qiyam tu ada cacat sikit, masa rukuk tu ada cacat sikit, tidak sempurna, maksudnya bukannya 100 markah tu kan ya. Kalau nak kita nomorkan lah, sujud tu cacat sikit, khusyuk pun cacat sikit. Khusyuk ni cacat sikit ke cacat banyak tuan-tuan? Lebih. Aduh, tu jawab tu. Pakcik Kak Allahu Akbar, Allahu Akbarul kabir wala. Dah mula dia tinggal dah tu. Lupa pula beri bawang putih tadi tu. Sup wujud pula lupa juga, ingat macam-macam. Pernah ingat tak macam tu? Bukan pernah Ustaz, pernas ada S Ustaz kata. Maksudnya banyak kali. Tuan-tuan pula Allahu Akbar. Ingat apa tu?
Ingat macam mana nak pergi mahkamah syariah nikah li satu ni tu. Tu laki-laki pula. Ya. Baik tuan-tuan. Jadi bila ada cacat tu, maka kita doa tamim, tolong sempurnakan. Taqsira ni apa tuan-tuan? Qasar apa qasar? Qaf sad ra, qasar. Pendek kan? Pendek, tak cukup kan? Tak lengkap empat kan? Cacat, kurang. Kurang. Ya. Kurang. Dapat merah. Tolong sempurnakan kekurangan. Bahasa Melayu kata kekurangan kami dalam qiyam, dalam rukuk, dalam sujud, dalam khusyuk. Seolah-olah makna doa ni tuan-tuan, ni doa merah. Allah hanya terima solat kalau markahnya 100 sempurna. Solat kita dapat 95. Allah terima tak? Syarat nak terima tu ialah 100. Sekarang solat kita ada 95 je markahnya. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala top up 5. Ya, dapat 100. Maka maka diterima. Ini makna doa ni tuan-tuan. Ya, tapi malang ya, masa imam doa ini ada makmum letak belakang tangan dia ni kat lutut. Cuba tuan-tuan buat tu. Saya nampak tu ada yang buat macam ni tuan-tuan, bukan budak umur 17 tahun tu, tapi budak umur 71 tahun. Yang buat perangai macam tu. Berdoa macam tu, ya Allah. Seolah-olah dia nak kata pada Allah apa? Kau nak bagi, tak nak bagi, sudah. Seolah-olah macam tu. Kalau nak sungguh-sungguh macam mana tak angkat tangan? Tu kombang ketiak ni kan, jangan kecil. Kalau kita lelaki kan, baru namanya ya Allah nak ni macam tu. Okey, banyaklah kita nak bincang tu ya. Itu next nanti ya. Jadi macam itulah tuan-tuan. Ya, kalau ada tak sempurna, kita minta tolong Allah sempurnakan. Jadi maknanya kita baca buku tadi, hasil solat yang didirikan dengan sempurna. Maknanya siapa solatnya tak sempurna, hasil tak dapat, tapi selesai sebab tak batal. Jadi maksudnya dia tunaikan solat, tetapi dia tidak mendirikan solat. Gitu ya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah ya, kita kempen mari mendirikan solat. Sebab tu tajuk buku ni mari mendirikan solat. Kita nak ajak aje. Orang Melayu tak suka disuruh, orang Melayu suka diajak. Baik. Kalau orang Jawa dia suka disuruh. Dia orang Melayu je yang tak suka suruh. Tuan-tuan Melayu ke Jawa? Melayu. Orang perempuan tak ada buku. Sampai tak ke belakang tu? Ada 2 bandel jadi 40 Yang hadir ni lebih 40, tak cukup lah tu. Tak cukup, lain kali tahun 2080 tu kita buat lagi. Baik tuan-tuan ya. Seterusnya Allah menyatakan hasil solat yang didirikan dengan sempurna, iaitu kekuatan jiwa di dalam diri yang berupaya menahan diri daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil dengan sengaja, dan dalam keadaan tahu terhadap kesalahan perbuatan tersebut. Ini serius ni tuan-tuan benda ya. Contoh tuan-tuan, dalam keadaan tahu kesalahan itu. Kita zaman moden ni tuan-tuan, rumah kita tak ada rumah yang tak ada televisyen kan, semua ada kan, skrin. Juga tu yang ada piring kat luar rumah tu, apa bendanya tu? Astro kan. Sebab kita ada duit, kita adakan benda tu. Siaran pun keluar. Kalau orang putih, walaupun cerita lawan-lawan tembak, akhir sekali hero-heroin jumpa, dia peluk-peluk, dia cium. Dia tersiar dalam rumah kita. Kita ahli jemaah ni.
Kita tahu tak yang itu haram? Tahu ya? Kita tahu tak yang itu akan tersiar? Filem tu, ini jadualnya. Tahu? Mengapa dia tersiar dalam rumah kita? Apa jawapannya? Kita tahu itu salah, dan kita tahu pun kalau on itu akan keluar. Tapi mengapa dia tersiar juga? Ini maksud ayat tuan, dengan sengaja dalam keadaan tahu itu salah. Orang yang mendirikan solat tak akan berlaku itu. Jadi paling kurang tuan-tuan ialah bila tersiar benda tu, anak kita tengok, cucu kita tengok, dalam diri kita ni, Allah, masuk neraka aku macam ni. Paling kurang tuan-tuan, walaupun benda tu berlaku, tapi ada dalam diri kita ni, dosa aku ni sebab aku siapkan benda-benda ni, aku yang sediakan benda ni. Kalau benda haram ini berlaku, langsung tak rasa salah, tuan-tuan kena berhati-hati. Takut-takut solat kita tidak ada taqabbal. Yang tu kena berhati-hati tuan-tuan. Takut nanti di masjid ni hanya berlaku apa, orang putih apa, ritual, upacara. Dia punya, kalau padi tu ada yang boleh, ada yang beras dalam tu kan, ada yang tak ada beras, yang tak ada beras tu apa namanya je? Kalau padi tu yang kosong, dia ada kulit tapi isi tak ada. Kalau kat kampung dulu kita kipas tu kan, dia akan melayang, hampas. Takut-takut ibadah kita jadi macam tu, isi dia tak ada. Ini kita takut. Sebab tu imam ni bergigih, usaha gigih, taqabbal, Allahumma taqabbal minna salatana tammah, ya Allah terima tu ya. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafashu'ana wa tammim taqsirana. Nak minta juga Allah terima solat tu, mohon Allah tolong sempurnakan kalau cacat dan kurang. Kat sinilah kami tanya tuan-tuan, berapa ramai yang tahu sifat rokok yang sempurna? Kat sini kami tanya. Senaraikan tuan-tuan dengan tulisan sifat rokok yang sempurna. Sebelum tu nak tanya je, berapa sifat rokok yang sempurna? Kami baru habis bincang-bincang dalam 40 orang, ustaz dan ustazah di Pulau Langat ya. Kita ada ustaz buat satu resort kat sana, bincang situ, cari sifat rokok yang sempurna. Dia pun cari, jumpa. Oh, sifat rokok sempurna ada 12 dia. Dia cari, ataupun 13. Dan insya-Allah kalau Allah izin, kita teliti ini, nanti insya-Allah kita jumpa. Rokok yang sempurna ada 13 sifat. Kita pun sebut. Yang pertama, takbir bila mula-mula nak angkat tangan. Jadi kita tahu. Yang kedua, tak payahlah tulis je, nanti kita jumpa dalam tu. Nanti ada jumpa insya-Allah. Saya tunjukkan nanti. Yang kedua ialah bila tangan tu dah ngadap kiblat, condong jarak sikit, baru mula kita membongkok. Dia rokok ni ada cara tuan-tuan. Dia bukannya sempoi-sempoi lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar. Bukan macam tu. Dia ada caranya. Mendirikan solat tu jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah angkat tangan bila mula kata Allahu akbar. Allah, bila tapak tangan tu dah sempurna, dia bukan macam ni tuan-tuan bukan Allah, bukan macam tu. Dia macam tu. Bila dah sempurna, baru mula membongkok. Tapaknya ke mana tu? Ke lutut. Dia bukannya minal jinnati wal Allah sering. Takut-takut sampai micit. Sering. Lepas tu jari itu ke tepi macam tu. Macam tu. Dia rokok macam tu kan. Dia bukan macam ni. Jadi dalam kepala kita set
ada 12. Jadi kita tahu baru dapat buat yang sempurna. Kita takut tuan-tuan, bangsa kita ni solat, rokok yang sempurna pun dia tak tahu, sifat tu pun dia tak tahu. Dia minta baik yang buat. Itu yang kita takut. InsyaAllah kita akan ulang kaji. Baik tuan-tuan. Dengan memiliki kekuatan. Jadi tuan-tuan, solat ini akan membina kekuatan dalam diri kita ni. Alhamdulillah Ustaz diberi peluang oleh pihak berkuasa untuk membimbing orang yang kita tahan dalam tembok tinggi tu. Seramai rupa-rupanya 53,000 orang. Malaysian Muslim. Ramai. Kalau tuan-tuan macam kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha masjid ni, bila ada hal tak datang kan, tapi yang dalam tembok ni dia tak boleh lagi, dia kena ikut. Jadi nak guna peluang tu. Bila dia keluar nanti harap-harapnya boleh jadi imam kat masjid USJ 2 macam tu. Dan dia tegur tuan-tuan punya solat, ji sujud tu kaki belakang tak betul tu. Baru tahu. Haji pun jawab, kau baru 2 bulan keluar daripada penjara tu dah menegur orang. Kata, jangan macam tu. Kalau dah tahu kita salah, terima lah. Walaupun yang menegur tu orang yang berada dalam kan. Sebab dia belajar. InsyaAllah ustaz-ustaz dia akan belajar. Dia akan belajar rokok itu ada 13 sifat. Dia akan buat. Kalau dia tak buat, dia akan di-extend kat dalam tu. Dia kena sempurna baru dia keluar. Tuan-tuan nanti bolehlah dia mengajar kat sini ganti ustaz. Gitu. Baik tuan-tuan. Maksimum sampai pukul berapa? 8. Okey. Janganlah. Baik, ini bermakna solat adalah satu ibadat khusus yang disyariatkan oleh Allah dengan tujuannya untuk mengekal dan menyuburkan agama di dalam diri. Ini kalau cucu tanya tuan-tuan, tu kita sebenarnya apa yang kita dapat daripada solat ni? Dia kalau ditanya oleh cucu, jawab dengan jawab ni. Kita mengekal dan menyuburkan agama dengan solat. Mengekal maksudnya tuan-tuan, kalau orang tak solat, agama dia tak ada. Ada satu lagi buku tapi tak bawa, nanti kita buat kan. Tuan-tuan, siapa tak solat, iktikad hatinya solat ni tak wajib dah, yang wajibnya jadi kaya. Gitu ya. Kalau iktikad dia macam tu, maka automatik dia murtad. Okey. Dia tak solat, sambil dalam hati dia mana ada wajib dah. Kita zaman moden, nak sebaris dengan Amerika, Australia, semayang bila nak maju. Kalau ada macam tu dalam hati, maka automatik dia murtad. Dia tak payah pakai salib, tak payah masuk gereja, dia murtad. Ni dalam bab solat ni. Kalau dia tak solat, dalam hati dia kata tanya, wajib tak wajib ni? Wajib, dia kata. Dalam hati dia kata wajib. Cumanya dia kata tak apa, nanti aku pencen, aku buatlah. Yang ni pula dalam bab meringankan, meremeh-remehkan solat dia. Okey. Dia ada 3 2 mazhab share satu pendapat. Mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, menghukum hukum ni orang yang macam ni tadi tak solat, dia kata wajib tapi tak apa nanti gitu ya, dia hukumnya tetap jadi kafir. Ni nak cerita mengekal. Jadi ramai tak orang Melayu yang tak solat? Ada agama tak ada agama? Nanti dunia ni dah lah kita tak dapat. Bangsa lain yang pegang dunia, agama pun tak ada. Jadi apa kat dunia, apa dalam yang lahat, apa kat akhirat. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada ahli keluarga kita yang tak solat, tuan-tuan kena tangkap serius. Tuan-tuan kena jadi migrate
memikirkan tu. Jangan tengok tak apalah ustaz, janji dia dah boleh beli rumah dah, kereta dia dah panjang menjala dah. Jangan macam tu. Ada mak ayah macam tu. Tak apalah ustaz, kayu dah tu. Ya, dah engineer dah tu, engineer. Orang kampung cakap engineer. Ya. Mak ayah ni megah, proud ya, megah, anak berjaya. Wah, tak solat tu. Itu mazhab Hanbali. Kalau mazhab Syafi'i, Maliki, orang tak solat sebab remeh-remehkan tadi, dia wajib ditangkap oleh pemerintah. Tahan 3 hari, dibimbing untuk bertobat. Kalau lepas 3 hari tak tobat, dia wajib dijalankan hudud bunuh ke atas dia. Mandatori. Mazhab Hanafi, siapa tak solat sebab malas ringan-ringankan tadi, maka dia ditangkap, masuk dalam penjara. Dalam penjara sebat kuat-kuat sampai dia solat. Kalau tak solat, penjara sampai mati. Dahsyat tak hukuman orang tak solat dalam syariat Islam? Tiba-tiba solat ini dianggap oleh bangsa kita kadang-kadang sebagai sedekah. Nak solat, tak nak solat sudah. Macam sedekah, nak sedekah, tak nak sudah. Tuan bukan. Sebab solat ni lah yang akan mengekalkan agama dalam diri kita. Beri perhatian tuan-tuan kat solat. Kami suami isteri, mak ayah tak pernah risau anak tak pandai bahasa orang putih, anak tak lulus matematik. Kami tak nak risau pun. Sebab nanti umur dia 32, nanti dia dah sedar, dia kerja buruh, dia belajar balik, dia boleh ambil balik. Tapi tuan-tuan, kalau tak solat ni, umur 23 mati bawah tayar lori tu, accident kat highway macam-macam tu, jangan. Dahsyat tu. Okey, juga dia menyuburkan agama tuan-tuan. Jadi tadi yang kekuatan dalam diri tadi disuburkan oleh solat. Dia bukan oleh ceramah tuan-tuan. Orang perempuan belakang dongang ke tak dongang tu? Ceramah. Terutama yang tajuknya isteri misali. Rumahku syurgaku. Ceramah. Lalu otak orang perempuan ni dah penuh dah. Orang perempuan jawab pula, ya, tadi tanya orang depan kan, apa hukum dosa ke pahala isteri masam muka mengajuk dengan suami dia? Apa hukum dosa ke pahala? Tengok dah hafal dah dosa. Tuan-tuan, ada tak dia mengajuk masam muka? Jawab kuat sikit biar dia dengar belakang. Orang belakang dia diam lah, bukan tanya orang belakang. Ada ke adas? Tu adas dia tahan. Jadi otak kita dah penuh, ini wajib, ini haram, ini sunat, ini makruh, ini wajib, ini haram. Dah penuh sebab kuliah kita banyak ceramah, cuma solat je tak sempurna. Itu sempurna cuma solat je tak sempurna. Jadi tak adalah kekuatan itu menyuburkan agama tadi Tidak ada kekuatan untuk buat yang wajib tu. Jadi tuan-tuan tolong pandu isteri kita ni solat sempurna supaya dia senyum je nanti. Tak ada merajuk-rajuk. Walaupun itu tuan-tuan nak menikah lagi 3, dia senyum je. Betul orang belakang? Ni agama dah kuat dah ni. Betul tak? Betul dia kata. Betul lah, tuan-tuan nak menikah lain tapi tak nak bimbing ni solat. InsyaAllah. Jadi masing-masing lepas ni wajib bawa isteri datang sini kita bimbing ni solat elok. Lutut dah menggigil nak menikah lagi. Solat pun atas kerusi nak menikah. Baik, dan agama pula adalah keperluan yang paling penting bagi menjamin kelangsungan hidup di dunia dan akhirat. Ini tuan-tuan fahamlah ni. Kita hidup tak lama kat sini. Baru ni ini USJ Shah Alam kan, Seksyen 17. Anak kita muda 28 umur, hafal Quran. Ayah dia kat rumah tak ada sediakan yang pandang-pandang dapat dosa tu, tak ada sediakan tu. Maksudnya mata dia dengan Quran. Bawa motor sebab tak ada duit kan. Orang ngajar Quran ni dia tak jadi kaya kan. Bawa motor pergi ngajar Quran ke Melaka dan ke Johor. Mengajar Quran. Bawa motor kecil tu, motor LC, motor Kong mengajar Melaka, mengajar kat Johor. Bila pukul 10 malam, pukul 11 malam dah habis, balik ke Shah Alam, balik naik motor. Sampai kat nilai mungkin dia mengantuk sangat, accident, meninggal kat situ.
Kita lah berdosa tuan-tuan sebab kita biarkan ustaz tu naik motor. Kita berdosa. Kita ada duit, sepatutnya kita sediakan kenderaan untuk dia kan. Ustaz pun rasa berdosa kan. Meninggal. Tapi bila dia meninggal umur 28, ustaz tahu dia ni 30 juzuk Quran dia hafal. Dia pergi sana tu bukan sebab nak tengok konsert tu, bukan nak pergi jom heboh, dia pergi mengajar Quran. Jadi hidup ni, kalau ustaz kuliah subuh Ahad minggu kedua kuliah subuh kat masjid tu, dia dengan ayah dia kat depan. Ayah dia ni pun tuan guru. Kalau tuan-tuan tengok YouTube jumpa ayah dia ni tuan guru. Dia tu pun guru juga. Tapi bila kita buat tadabbur Quran tuan-tuan, sebab dia nak belajar cara mentadabbur Quran tu, paling depan sekali duduk. Bukan macam tuan-tuan jauh belakang tu, tak. Dia kau ustaz sompek ya kau konon dan ni. Depan tu. Dua surau keliling macam bawah surau, bawah masjid ni ada surau kan. Dua surau keliling yang bawah masjid ni marah dengan ustaz. Sebab apa? Tiap kali ustaz kuliah situ dia tak pergi mengajar surau tu. Sebab datang surau ni marah dengan ustaz. Jadi tuan-tuan, bulan lepas ayah je ada, anak tak ada. Muka dua orang ni bukan baca muka tuan-tuan ya. Kalau dia subuh tu kan gelap lagi kan, tutup lampu masjid tu bercahaya dengan muka dua ni. Memang muka orang soleh lah macam tu lah ya. Tuan-tuan tutup lampu gelap. Ayah ada, anak tak ada. Jadi bila habis saya tanya mana alamah nama anak tu kan, perlahan ayah jawab dah meninggal ustaz. Kita sentap. Sebab kita sayang dengan anak ni, sebab ustaz nak bimbing dia dengan buku ni sampai habis untuk dia menyampai ke seluruh Shah Alam tu. Dia baru cadang nak bimbing dia tu. Dah meninggal. Dia cerita pergi ingat ni Quran ni, betul balik meninggal. Kalau anak macam tu meninggal dunia, kita tak risau sangat. Yang kita risau ni adalah anak yang solat subuh pun tak, umur 28. Solat asar pun pukul 6.50. Solat zuhur pun pukul 4.10 minit. Solat subuh niat dia sahaja aku solat subuh 2 rakaat jamak takhir dengan duha, itu niat dia. Jadi dia buat subuh pukul berapa? Kalau anak macam ni mati, ayah fikir tak? Mak fikir tak? Yang ustaz paling pelik sekali ialah mak dia, anak macam ni mati ni. Accident lah, kena pukul lah, kena himpit dengan kereta dengan Cina lah, mati kat highway ni. Mak dia boleh sebut dia tak sempat makan renang itik yang saya buat. Walhal anak tu dah liam lahat dah. Mak ayah boleh sebut macam tu. Kesian dia tak sempat terima scroll ijazah. Dalam perkataan budak-budak tepi jalan ni, bangang punya mak ayah, tak ada hati. Kalau anak kita keadaan macam tu mati tuan-tuan, ini nak cerita ni, agama ni penting untuk kesinambungan hidup kita ni, dunia dan akhirat. Kalau tak ada solat, kan tak ada agama. Anak tu mati, dalam kubur apa jadi? Takut-takut tahlil yang kita buat tu tak cukup nak tolong dia. Di mahsyar nanti, ayah dia yang rajin datang kuliah subuh, solat subuh jemaah, tak boleh nak tolong dia. Betul tak? Jom kita fikir sama-sama tuan-tuan. Anak-anak kita, tuan-tuan okey dah duduk sini. Ni ceritanya, agama tu penting sebab apa? Bukan sebab untuk kaya kat dunia, tapi sebab hidup kita ada dua tempat, satu sini, satu kat sana. Kat sini rumah anak kita besar, aircon dia sejuk sampai tak bangun subuh, kereta dia besar, 3 ompek kat depan pos tu parking ya. Orang hormat kat dia, bentang kapet merah kalau datang. Tapi kat akhirat nanti kena beduk, kena dalam neraka, tak guna lah. Jadi hidup kita dua tempat. Nak selamat dua-dua ni tuan-tuan, apa kena buat? Apa kena ada? Mesti ada agama. Nak kekal subur agama melalui apa? Solat. Solat yang macam mana? Sempurna. Dah faham dia punya kaitan-kaitan ya. Sebab itu kena solat elok tuan-tuan ya. InsyaAllah. Ada masa 15 minit. Nanti
Mukaddimah ni panjang sikit. Nanti bila isi nanti kita laju. Tuan-tuan, Ustaz offer ke tuan-tuan kalau ada masing-masing. Macam mana? Kalau macam mana diri solat dengan kerusi? Tanpa kerusi. Macam kita berdiri. Oh, dia uzur. Dia uzur. Mana tuan-tuan yang solat atas kerusi? Masalah dia yang guna kerusi tak ada. Yang nanyo ni orang sihat. Itu masalah. Tak apalah, nanti boleh bincang. Okey, tuan-tuan buka buku tu muka surat 35. Saya tunjukkan panduan. Sebelum jawab tu tuan-tuan tengok ni, tengok belakang ni. Ustaz nak tunjuk buku ni apa. Sebab ada yang WhatsApp ke Ustaz, Ustaz buku Ustaz tak ada rujukan ke? Dia ada yang nanya nak beritahu. Tuan-tuan, bahasa Melayu ni adalah terjemahan kepada kitab. Nama kitab dia Mughni Al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fas al-minhaj. Ini tajuk kitab dia lah, dikarang oleh Syekh Syamsuddin Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syirbini. Ini tuan-tuan tahun 900 Hijrah dulu. Maksudnya dah 500 tahun lah. Beliau ni mengarang kitab atas ni, yang nama besar tu, atas ilham kepada satu kitab lain, iaitu yang bawah tu, Matan Minhajut Talibin. Kitabnya Minhajut Talibin. Dalam kitab tu ada matan. Tuan-tuan tahu matan tak? Yang tulis kasar, lepas tu dia ada syarah tu. Itu namanya matan. Matan ni tuan-tuan ditulis oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Yang kita panggil Imam Nawawi. Imam Nawawi itu itulah nama penuh dia. Beliau ini wafat tahun 676 Hijrah. Selang antara kitab yang jadi ilham kepada kitab dikarang 300 tahun. Selang kitab yang dikarang dengan kita 500 tahun. Jadi yang Ustaz pindah ke tuan-tuan bukan daripada Ustaz. Jadi tuan-tuan tak boleh gelar Ustaz, Ustaz Asnan banyak ilmu. Tak. Yang ilmunya dua nama ni. Kalau tuan-tuan berdoa pun wali masyaikhina, dalam doa tu kan, wali walidina, wali masyaikhina tu, masyayikh syekh tu, maka dua ni dapat doa tu tuan-tuan. Jadi kalau kesian kat Ustaz nak bagi juga kat Ustaz doa ampun tu, kena sambung wali penterjemahanina. Macam boleh Tahun 900 Hijrah dulu dijawab soalan ini. Dijawab soalan tentang orang yang sakit lutut, orang yang tak mampu sujud. Muka surat 35, second paragraph from bottom. Tuan-tuan pegang pen, pegang pensel, kita tandakan. Okey. Dongan elok makcik, pakcik sekalian, sekiranya dia mampu rokok tetapi tidak mampu sujud, please get proper the word mampu and tak mampu. Sebab ada orang tanya balik, kalau macam ni seksa saya Ustaz, saya tak boleh buat, kena buat juga. Ustaz kata tuan yang otak peti ais, kan dah sebut mampu. Kalau tak mampu, siapa yang menyeksa? Tuan yang menyeksa diri sendiri sebab tak faham. Macam tu. Baik. Sekiranya dia mampu rokok tetapi tidak mampu sujud. Sebab apa tak mampu sujud tuan-tuan? Kena gaut lah, lutut masuk besi. Okey. Maka dia rokok 2 kali. Tuan tulis sikit, in bracket kan 2 kali tu, tulis ulang. Tulis ulang. Maksudnya dia ulang rokok. Macam tu. Sekali untuk rokok dan sekali untuk sujud. Tapi sujud tu maksudnya 2 jugalah, Okey. Itu cara dia sujud tuan-tuan.
Kalau faham daripada panduan ulama kita 500 tahun dulu, syarah kepada 600 hijrah dulu tu, kerusi itu tak wujud. Kerusi tak wujud. Sabar tuan-tuan, nak jelaskan step by step ni. Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira. Tuan-tuan jangan sebut Allahu Akbar kabira tu ya, letaklah baris sebab ra tu ada baris kan. Allahu Akbaru kabira walhamdulillah wa anna minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhur rakaat pertama baca surah apa makcik kakak? Rakaat pertama surah Baqarah ke Ali Imran? Kuliah, kuliah daripada kecil umur 14 tahun dulu kuliah sampai umur 74. Kuliah tu lah kontrak, sign kontrak tak pernah bertukar. Rumah berubah, makan bertukar, baju bertukar, surah je tak bertukar. Dahsyat tuan-tuan. Tak apalah dah, asalkan surah dapat sunat lah tu kan. Allahu Akbar. Rokok Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Sami'allahu liman hamida. Rabbana walakal hamdu. Sujud dek. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu sujud. Diulangi rokok dia. Allahu Akbar Rabbi firli wa Ustaz duduk antara sujud berdiri Ustaz kata. Tuan-tuan baca perangan bawah sekali. Jom kita dapat ilmu ya. I just transfer the knowledge from our scholar to you. So me like a bridge. You put your foot on my back to cross from Arabic to Malay. Just that my function. Baik perangan bawah tu dia kata apa? Siapa yang mampu berdiri, berbaring, kan tidur malam tu kita baring kan, berdiri boleh, tak, tetapi tak mampu duduk. Ni lutut lah ni, semua problem lutut, problem peha, gaun macam tu kan. Maka dia hendaklah berdiri bagi menggantikan duduk. Jadi antara sujud Allahu Akbar Rabbi firli warhamni wajbunni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud kan 2 kali ya. Allahu Akbar rakaat kedua. Tuan-tuan jangan kecil hati tu ya. Ada orang yang wakafkan kerusi untuk orang solat, dia wakaf letak kat masjid lah, takkan dapat pahala. Jangan kacau hati tuan-tuan faham tak elok tu ayat Ustaz tu ya. Ada orang yang dia beli kerusi, dia bagi duit beli kerusi untuk orang gunakan untuk solat atas kerusi, yang tak akan dapat pahala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dengan ada kerusi tu orang bersangka oh boleh duduk gitu lah. Jadi tak dapat pahala lah, sebab jadi tak betul ke? Okey, jom baca lagi perengan yang nombor 2 tadi daripada bawah tadi. Sekiranya dia mampu, mana tadi sekiranya dia mampu tunduk lebih daripada tahap rokok, maka dia wajib. Yang pertama tadi mampu kan, yang keduanya wajib. Haji tandakan perkataan wajib tu je, nanti kalau bincang dengan kawan senang ya. Tuan-tuan nanti kalau tu lain kali kan ada pen tu, sebab ustaz nanti nak minta tanda, tanda wajib tu, tanda semua tu, tanda nak minta tanda nanti. Maksudnya kalau buat hari keluarga ke tuan-tuan anak beranak, boleh lah sikit baca-baca kan, sebagai tak payah panggil ustaz dah, haji lah yang baca ya, baru cucu kata atuk aku power best kan. Ini tanya dia soalan tak jawab. Contohnya cucu tanya tadi subuh tadi kan, tadah tangan kunun, imam kata Allahumma hdina, kita kata amin, sampai waqina syarra ma qadait. Ni cucu tanya ni tu, sebab apa bila sampai waqina syarra ma qadait tu imam senyap? Lepas tu kan senyap kan. Lepas tu pula dia kata ujung tu dia kuat balik, dia kata wa nastaghfiruka. Cucu tanya kita, nak jawab apa tuan? Apakah tu?
Lepas tu ditanya pula, ngapa pula atuk pandai-pandai je bila imam tu senyap je, wakina syarra ma qadait, atuk pandai-pandai je. Ini kata kedi wala yuqta innahu la. Ngapa atuk tak baca daripada awal? Kalau cucu tanya sekarang, tuan-tuan boleh jawab tak? Apakah? Kalau macam tu cucu tak proud dengan kita tu. Tanda-tanda ya, insya-Allah ya. Siapa yang mampu tunduk lebih daripada tahap rokok, maka dia wajib rokok tahap sempurna. Rokok ni ada dua jenis tuan-tuan. Satu rokok minimum untuk sah, satu rokok sempurna untuk diterima. Okey. Dan sujud dengan melebihkan tunduk dari tahap rokok. Dia belajar dengan ustaz kena rajin nyebab buku tu ya. Sebab kita nak gain the knowledge from the book, not from my hidung. Tahu tuan-tuan puan pacak mata tengok hidung ustaz ni tak dapat ilmu. Pacak buku dapat ilmu tuan. Tuan-tuan pergi muka surat 90. Nak tunjuk ringkas je nak cerita rokok minimum, rokok sempurna tu ya. Sebab dia ada sebut rokok sempurna, jadi kita kena tahu rokok sempurna lah. Tuan-tuan rokok minimum muka surat 89, rokok minimum Okey. Rokok minimum rokok yang wajib bagi orang yang solat berdiri ialah tunduk lurus ke hadapan sekadar dua tapak tangan yang normal, bukanlah panjang sangat, bukan pendek kejadiannya sampai ke dua lutut sekiranya dia hendak meletakkannya. Maksudnya tuan-tuan, kalau orang tu tunduk kira-kira tapak ni sampai ke lutut dah, dia letak tangan dia ke belakang, dia tak letak ke lutut, sudahnya dah sah, rokoknya dah sah dah. Itulah minimum kalau nak tunaikan solat. Tunai sebab dah lepas wajib nanti kita belajar detail. Sempurna tuan-tuan, muka surat 91. Rokok sempurna meluruskan belakang dengan tengkuk sehingga menjadi seperti sekeping papan yang lurus kerana ittiba', iaitu ikut Nabi. Rokok minimum tadi tak ikut Nabi, itu ijtihad ulama-ulama kita dengan keterangan-keterangan syarak yang ada lah. Itu memang itu mereka layak melakukannya Jadi tuan-tuan macam ni, siapa mampu tunduk lebih daripada tahap rokok, maksudnya yang ni ustaz kena lintang lah, minta maaf je kena nak belakang ni. Siapa mampu tunduk macam ni, maksudnya kan rokok macam tu dia mampu tunduk macam ni, maka tengok ayat dulu, nanti ustaz tunjukkan. Maka dia wajib rokok tahap sempurna. Kita dah tahu sempurna tadi seperti sekeping papan tahap kalau minimum tadi macam tu. Ni dah sampai ada ni, letak sini pun okey, sah dah. Macam tu kalau nak letak, kalau tak letak pun sah dah. Itu minimum tu untuk sah solat Jadi tuan-tuan ni dah sakit pinggang, janganlah henyak nanti sakit, hilang khusyuk. Kalau tak henyak pun memang tak khusyuk gitu. Baik tuan wajib tahap rokok tahap sempurna gitu. Sami'allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Sujudnya dia kena lebihkan daripada tahap rukuk tadi. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali. Allahu akbar, rabbi firli warhamni. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu cara orang yang lutut tak boleh patah. Dipandu oleh ulama kita lama. Mengapa dia kena tunduk lebih tadi? Apa jawapannya tuan-tuan? Tuan-tuan buka muka surat 128. Ni guna buku ni best tuan-tuan. Kita syukur dan berterima kasih dan mestinya berdoa rahimahullah kepada yang menulis kitab ni ulama kita ni sebab dia memang cukup lengkap. Tak ada jawapan yang ustaz tak tunjuk muka surat. InsyaAllah itu ustaz punya azam lah ustaz akan tunjukkan tempat jawapan dia. Cuba tuan tengok tajuk bawah 128 tu, apa disebut ni?
Ini cerita sujud tuan-tuan ya. Minimum sujud ialah dahi cecah lantai, punggung naik atas. Ini namanya sujud. Ya. Tuan-tuan letak tangan ke, tak letak ke, ini minimum tu, minimum untuk sah solat tu ya. Ini ikut satu ijtihad lah, tapi ada satu lagi ijtihad kita belajar nanti, wajib 7 anggota. Ya. Okey. Jadi tuan-tuan, kita sujud ni macam ni ke, mana tinggi tuan-tuan? Kepala ke punggung? Okey, sekarang kalau tak mampu sujud bawah, kalau mampu buat sifat itu, wajiblah buat. Nah, Allahu Akbar. Mana tinggi? Kepala ke punggung? Ini menunjukkan kita nak sujud. Itu tanda kita nak sujud. Rather than you sit down here, lepas rokok, lepas i'tidal tu keram, Allahu Akbar. Mana tinggi? Punggung ke kepala? You nak sujud ke tak nak sujud? Sujud apa macam tu? Sedangkan kita mampu buat macam tadi. Kalau yang tak mampu lain. Nah, ya, ini cerita ni mampu. Kena beri perhatian pada mampu tak mampu. Boleh ya? Itu menunjukkan kita nak sujud. Ya Allah, lutut aku sakit. Ya Allah, betis aku sakit. Paha aku sakit, tak boleh nak patah. Aku nak sujud ya Allah. Aku tahu sujud kepala bawah, punggung atas, untuk menghina diri aku depan Engkau. Itu sujud tuan-tuan. Kalau macam ni nak hina macam mana? Seolah-olah kita menyombong. Tak apalah. Gitu ya. Ceritanya tuan-tuan ilmu dalam bab ibadah ni kita tuntut ilmu, jom kita buat. Jangan buat 7 tahun baru nak betul tak aku buat ni. Yang tu nanti, yang 7 tu takut-takut menyesal. Yang 7 tahun dah buat tu takut-takut kita menyesal tuan-tuan ya. Macam tu lah tuan-tuan. Dijawab oleh siapa jawab tu? Tuan-tuan jangan fitnah ustaz tu. Bukan ustaz yang jawab. Ustaz beritahu jawapan oleh Syekh Asy-Syirbini tadi. Ya. Yang dapat ilham ilmunya daripada Imam An-Nawawi rahimahumullah ya. Macam tu lah tuan-tuan. 500 tahun dahulu dijawab masalah sakit lutut. Dah jawab dah tu. Ada lagi hajat bertanya? Masa dah time. Nasi teh dah sojuk. Ya. Jawapan doa kunut ni, yang tu tak ada dalam silibus ini, kena bayar lain. Tuan buka muka surat 112. 112. Dah kita timbulkan, kita tengok dah ya. Sereng. Itu cuba baca tajuk hitam tu. Makmum mengaminkan doa dan membaca sendiri pujian. Dalam kunut tu tuan-tuan, dia bukan semua doa tu. Doa tu 5, kalau campur yang ujung 6. Doa tu Allahumma hdina, itu doa minta hidayah. Wa afina, minta ampun atau minta selamat. Wa tawallana, minta Allah kontrol kita ni. Ya, pandu. Wali Allah tu kan Allah lindungkan, lindung kita. Wa barik lana, minta berkat. Wa qina, minta lindung. Innaka taqdi, itu bukan minta. Kalau pergi Mekah witir, imam baca kuat, tuan jangan aminkan. Tuan jawab haqqan, sadaqta wa bararta, itu jawapannya. Jangan aminkan. Amin nanti malaikat jadi senyum. Jahilnya kau itu. Sebab itu bukan doa. Jadi tak adalah amin. Sampai ujung balik wa nastaghfiruka, itu doa. Jadi bila imam baca kuat wa nastaghfiruka, tuan-tuan tak baca wa nastaghfiruka pun tak apa, tuan-tuan amin ya. Amin. Wa sallallahu, tuan nak amin boleh, nak baca pun boleh, dua pilihan. Jadi bila puji itu, innaka taqdi, itu innaka itu sesungguhnya engkau, taqdi itu menentukan qada, wala yuqda, tidak ditentukan qada alaika, ke atas engkau. Ada satu buku nipis kita ni Ustaz bawa. Semua tu Ustaz dah sediakan panduan dah. Demi untuk memastikan solat bangsa Ustaz ni taqabbal, mutaqabbalah, diterima Allah gitu.
Kita usaha tuan-tuan. Tuan-tuan malam-malam jegi mata dengan bola, kami jegi mata menulis kitab dengan membaca ni. Untungnya dia ustaz tak sempat tengok tengok bola kan. Main bola tak apa tuan ni, mana kaki bola kita ni. Baik, jadi cucu tanya jawapan dia macam tu lah. Kalau doa, cuba buka belakang ni satu-satu. Imam menjaharkan kunut, tajuk hitam cukup lah, nanti kita baca detail jadi doa tadi imam jaharkan, imam baca kuat. Masa puji tadi imam senyap, baca masing-masing. Wa nastaghfiruka sebab doa imam up balik suara. Macam tu lah kita beramal dengan ilmu tuan-tuan, insya-Allah. Moga-moga Allah berkatilah hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil